Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahrudin Taha, selaku pensyarah bagi subjek kajian teknik Nusantara. InsyaAllah hari ini saya akan membincangkan bagi transkripsi teks Jawi Klasik, Kitab Buyah At-Tulab karangan Syekh Daud bin Al-Fatani, muka surat 165 di bawah tajuk bab sujud tilawah dan syukur. Saya Nikmah Syahadah binti Muhammad Samri, 046480. Okey. Dalam bab sujud tilawah ni yang akan diperbincangkan adalah yang berkenaan dengan pendahuluan, sebab sujud tilawah, tempat bacaan sujud tilawah, bacaan yang disyariatkan sujud tilawah dan penutup. Seterusnya, sebagai pendahuluannya, dalam bab ni ia terdapat dua sujud, iaitu sujud tilawah dan sujud syukur. Tapi topik yang akan diperbahaskan oleh saya ni adalah yang berkenaan dengan sujud tilawah. Kenapa topik ini dipilih? Topik ini dipilih adalah sedikit sebanyak untuk memberikan pencerahan dan juga kefahaman berkenaan dengan apa itu sujud tilawah, keadaan sujud tilawah dan di mana tempat-tempat sujud tilawah dalam Al-Quran. Sujud tilawah ni adalah sujud bacaan dan sujud yang disunatkan ketika kita membaca dan mendengar ayat-ayat sajadah. Dengan itu hikmahnya manusia ni dapatlah menghindari akan kekurangan dan juga kelemahan diri sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya bahagian transliterasi teks. Dalam bahagian ni saya ada pilih antara topik yang akan dibincangkan. Yang pertama, saya pecahkan kepada sebab-sebab sujud tilawah. Bermula sujud tilawah itu sunat bagi orang yang membaca ayat sajadah dan bagi yang mendengar dia, sama ada mendengar itu dengan qasad atau tiada dan terlebih. Muakkad sunat sujud bagi yang mendengar dengan sujud yang membaca tetapi muakkad. Penerangan kat sini menerangkan bahawa sujud tilawah ni adalah sujud bacaan dan sunat bagi orang yang mendengar dan membacanya untuk melakukan sujud tilawah apabila membaca ayat-ayat sajadah. Sunat muakkad itu merupakan sunat yang sangat dituntut bagi orang yang membaca ayat sajadah untuk melakukan sujud sajadah, dan muakkad bagi orang yang mendengarnya yang tidak ada qasad, yakni tidak ada disertakan niat padanya. Jadi sujud tilawah ni merupakan adat-adat ketika membaca Al-Quran dan mengikut jumhur ulama, ia adalah sunat. Contohnya, apabila seorang imam tu membaca ayat sajadah, kemudian sujud tilawah, sujud sajadah, maka makmum tu kena ikut imam tu. Sebaliknya, kalau imam tu tidak melakukan sujud sajadah, jadi makmum tu tidak disunatkanlah untuk melakukan sujud sajadah. Seterusnya, tiada seperti muakkad yang qasad mendengar, maka apabila sujud yang mendengar, serta orang yang mendengar dengan tiada qasad itu membaca, maka tiada bertambah ia dengan dia dan tiada wajib ia berniat mengikut ia dengan dia. Tapi jika diniat mengikut dia, harus dua. Dan tiada sunat sujud tilawah orang yang tuli jika ia tahu orang yang membaca itu sujud sekalipun. Dan hanya sunat sujud tilawah itu ketika mengiringi akhir ayat sajadah. Maksudnya, dia tak seperti orang yang sangat dituntut meniatkan muakkad. Ini muakkad tadilah. Sujud bagi orang yang membaca dan mendengar ayat sajadah tadi. Maka tak wajiblah baginya untuk berniat mengikut orang yang baca ayat sajadah. Tetapi ia ni harus jika ia mahu meniatkan. Jadi kalau orang tuli pula, hukum dia tu tidak sunat untuk melakukan sujud tilawah tersebut. Walaupun orang tuli itu dia tahu orang yang baca itu orang baca itu melakukan sujud tilawah. Jadi sunatlah untuk kita melakukan sujud tilawah ataupun sujud sajadah ini ketika membaca ayat sajadah. Seterusnya, ini antara tempat-tempat sujud sajadah dalam Al-Quran. Dan ayat sajadah itu 14 tempat lain daripada sajadah yang pada surah Sad, maka iaitu sujud syukur jua kerana tersebut. Di dalam riwayat Nisa'i sabda Nabi SAW, sajadaha Dawud taubatan wa nasajadaha syukran. Arti telah memperbuat sujud akan dia Daud taubat, iaitu pada surah Sad, kerana taubat dan kam sujud akan dia kerana syukur, dan
saya raya kita berniat sujud syukur atas terima taubat Nabi Daud dan tiada harus dikerjakan di dalam sembahyang. Okey, penerangan kat sini, dia bagi tahu dalam Al-Quran terdapat 14 tempat sujud di dalam Al-Quran, melainkan ada satu tempat iaitu pada surah Sad, ayat yang ke-24 yang dinamakan sebagai sujud syukur. Okey, mengikut kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengikut pada Imam Ahmad mengatakan terdapat 15 tempat dalam Al-Quran. Tetapi bagi Imam Syafi'i hanya terdapat 14 ayat sajadah saja kerana beliau tidak memasukkan surah Sad pada ayat 24 sebagai ayat sajadah. Sebab menurut beliau, ia termasuk dalam sujud syukur yang berdasarkan kepada riwayat Nisa'i yang berkisahkan kepada Nabi Daud AS, yang mana Nabi Daud bersujud kerana taubat akannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kita bersujud kerana syukur atas penerimaan taubat Nabi Daud tersebut. Okey, seterusnya. Dan ini di antara tempat-tempat yang berkenaan dengan ayat bagi inilah. Dan tempat sujud tilawah itu ma'ruf, maka akhir ayat sejadah di dalam surah Al-A'raf walahu yasjudun, dan dalam akhir surah Ar-Ra'd iaitu wal asr, dan akhir surah An-Nahl iaitu Marun, dan akhir surah dalam surah Al-Isra iaitu khusyu'an, dan akhir surah dalam surah Maryam iaitu bakian, dan akhir surah sajadah yang pertama dalam surah Al-Hajj iaitu ma yasha, dan akhir ayat kedua dalam iaitu la'allakum tuflihun, dan akhir ayat surah Al-Furqan iaitu nufuran, dan akhir dalam surah An-Naml iaitu Al-Ardi, dan akhir ayat dalam surah As-Sajdah iaitu la yastakbirun, dan akhir ayat dalam surah Al-Fussilat iaitu yas'amun, dan akhir ayat dalam surah Najm iaitu akhir surah fasjudullah wa'budu, dan akhir ayat surah Al-Insyiqaq iaitu yasjudun, dan akhir ayat dalam surah Iqra wasjud waqtarib. Dan ini antara tempat-tempat dalam ayat sajadah dalam Al-Quran. Dan untuk kita mengenali ayat sajadah ni, dia ditandai dengan tanda berbentuk tom, masjid yang ada perkataan sajadah. Okey, seterusnya bacaan disyariatkan sujud sajadah. Demikian lagi, tiada harus sujud tilawah melainkan pada bacaan yang dituntut tiada haram dalamnya dan tiada makruh. Maka kerana inilah sunat sujud bacaan, kafir yang halal bacaannya seperti Yahudi yang diharap Islamnya, dan bacaan kanak-kanak yang memayis dan berhadas, dan perempuan atau khatib dibaca di atas mimbar, dan yang membaca ayat sajadah di dalam qiyam dahulu daripada Fatihah bersalahan yang tiada dituntut akan bacaannya seperti bacaan akan dia orang yang sembahyang pada yang lain daripada qiyam, dan bacaan orang junub, dan bacaan orang mabuk, dan orang lupa, dan orang tidur, dan orang yang diajar, dan bacaan orang-orang dalam tandas. Okey, ini di antara bacaan lah. Jadi haruslah bagi kita untuk melakukan sujud tilawah kecuali pada tempat ataupun pada keadaan yang ada pengharaman dan makruh di dalamnya. Dan bila di luar solat ni, sujudlah kita melakukan sujud tilawah itu dilakukan bukan pada waktu yang makruh dan sebagainya. Baliknya, di dalam sujud tilawah itu sunat apabila dibaca ayat sajadah tanpa bertujuan melakukan sujud tilawah, atau ayat sajadah dibaca pada solat pada subuh hari Jumaat bertujuan untuk sujud tilawah. Dan ini antaranya bacaan-bacaannya. Seterusnya, penutup. Jadi ini bagi penjelasan kepada kita apa itu berkaitan dengan ayat-ayat sajadah. Jadi kita sebagai manusia kena mensyukurilah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.